Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri sekali lagi menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia kepada rakyat Palestin. Menerusi panggilan telefon dengan Ketua Biro Hamas, Ismail Haniyah, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong menghentikan segera pengeboman Israel di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Rejim Zionis digesa meninggalkan kepatuhan mereka kepada politik perampas, segera melakukan gencatan senjata dengan Hamas dan meneruskan resolusi aman bagi menamatkan konflik yang berterusan. Kerajaan kini memperluaskan lagi penggunaan mata wang ringgit melalui pendekatan didolarisasi bagi mengurangkan kebergantungan kepada nilai dolar. Malaysia juga antara negara ASEAN yang paling agresif dalam memperjuangkan kebergantungan tersebut. Datuk Seri Anwar memberitahu setakat ini China memainkan peranan penting dalam menyatakan persetujuan menggunakan ringgit dalam urusan perdagangan. Sementara itu, Vietnam dan Kemboja antara negara ASEAN menunjukkan minat untuk menggunakan mata wang ringgit dalam urusan perdagangan. Hasrat itu zahirkan kedua-dua negara berkenaan selepas perjanjian kerangka kerja penyelesaian mata wang tempatan yang dimeterai pada persidangan ASEAN baru-baru ini. Susulan itu, Perdana Menteri Vietnam menyangarahkan proses rundingan bergabung perkara tersebut disegerakan. Vietnam merupakan rakan dagang terbesar ke-10 Malaysia. Mekanisme pemberian subsidi kepada rakyat menerusi pindahan tunai sedang dipertimbangkan bagi mengelak ketirisan selain dimanfaatkan warga asing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata kaedah itu dilaksana untuk urusan tertentu sahaja. Ini tidak termasuk dalam urusan pemberian ayam dan telur kerana harga ditawarkan sudah turun. Spesifik urusan dimaksudkan akan diumum kelak. Perdana Menteri mengumumkan sejumlah 1 bilion unit tambahan skim amanah hartanah Bumi Putera AHB ditawarkan untuk langganan umum. Saiz unit AHB kini telah ditingkatkan sebanyak 5 kali menjadikan jumlah unit terkumpul AHB sebanyak 5 bilion unit. Unit tambahan melalui pelaburan hartanah berhad PHB bagi memberi peluang kepada lebih ramai Bumi Putera mempunyai pemilikan berfaedah ke atas pasaran hartanah di lokasi utama seluruh Malaysia. Bayaran elang kesusahan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART dicadang dinaikkan dalam masa terdekat. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata komitmen pasukan SMART turut diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuk dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Selain pasukan SMART akan turut diperluas melibatkan 7 lagi agensi. Seorang kanak-kanak lelaki 6 tahun ditemukan maut dalam mesin basuh di sebuah rumah di Kampung Sungai Tapah, Tambahan Ipoh. Ketua Polis Daerah ACP Yahya Hassan berkata ketika kejadian mangsa bersama ahli keluarga berada di dalam rumah tersebut sebelum ditemukan tidak sedarkan diri oleh neneknya dalam sebuah mesin basuh. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611. Seorang lelaki warga Rohingya ditemui mati dipercayai ditikam dengan sebilah pisau selepas terlibat dalam pergaduhan di sebuah rumah di Kampung Melok Lama, Kota Baru. Mangsa yang berusia dalam lingkungan 20-an dijumpai mati di kawasan kebun jagung berhampiran rumah yang disewa suspek itu kira-kira pukul 8 pagi tadi. Ketua Polis Kelantan ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan tersebut dan siasatan masih dijalankan. Serpihan tulang manusia ditemukan di atas bumbung bangunan sebuah syarikat di Setiawan, Manjung semalam. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata pihaknya menerima laporan mengenai penemuan itu daripada seorang wanita pada pukul 10.20 pagi. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian turut ditemui 2 rangka manusia tanpa jantina dan identiti serta sehelai bendera Perak. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiaksaan kerana membunuh. Tengkorak dan tulang manusia dijumpai di kawasan semak berhampiran bangunan Encore Melaka Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata ia dijumpai 2 lelaki yang sedang berjalan di tepi pantai kira-kira pukul 6 petang sebelum memaklumkannya kepada polis. Hasil siasatan menemui sehelai seluar jeans dalam keadaan separuh tertimbus di dalam pasir bersebelahan dengan tulang. Kes masih dalam siasatan bagi mengenal pasti identiti mangsa.
Pengarah syarikat kontraktor dikenakan penalti khas RM1.28 juta dan denda RM23,000 selepas mengaku salah atas 2 pertuduhan gagal mengumumkan penyata pendapatan bercukai kepada LHDN. Yusof Ahmad memaklumkan perbuatan itu 3 tahun berturut-turut bermula 2019. Mengikut pertuduhan, dia tiada sebab munasabah dan telah gagal mengemukakan penyata yang mempunyai pendapatan bercukai. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didenda RM8,000. Sebanyak 31,100 premis seluruh negara telah diperiksa di bawah op jamin dari 7 Julai hingga semalam. Ia melibatkan pelbagai peringkat rantaian pengedaran bekalan beras termasuk pengilang, pemborong dan peruncit. Jelas Timbalan Menteri KPDN, pemeriksaan dibuat bagi melihat situasi bekalan dan harga beras di peringkat runcit serta barangan keperluan lain harian seperti gula dan minyak masak. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka berjaya menumpaskan kegiatan penyelundupan rokok, arak dan beras import berjumlah RM10.3 juta. Rampasan tersebut menerusi beberapa pemeriksaan di kawasan Semenanjung terutama di Pelabuhan Kelang. JKDM berjaya mematahkan 4 cubaan menyeludup rokok putih berjumlah 11,754,000 batang, 2 cubaan seludup 33,420 liter arak dan 1 cubaan seludup 11,940 kilogram beras import dalam tempoh 6 bulan ini. 34 notis saman pelbagai kesalahan dikeluarkan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan barangan. Ia hasil ops khas kenderaan perkhidmatan barangan oleh bahagian penguatkuasa JPJ Negeri Kedah di sekitar daerah Baling. Operasi ini bertujuan memastikan semua pemandu dan pemilik kenderaan perdagangan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Penguasaan berterusan terhadap kenderaan perdagangan akan diteruskan. Hujan menjadi faktor utama kejadian tragedi tanah runtuh di Batang Kali pada 16 Disember tahun lalu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang mengetuai NADMA berkata hasil analisis forensik mendapati berlaku kombinasi jumlah hujan yang banyak bagi tempoh 5 hari dan hujan anteseden kumulatif 30 hari sebelum runtuhan tersebut. Tiada bukti kukuh ditemukan menunjukkan aktiviti antropogenik sebagai antara faktor penyumbang kepada kejadian itu. 74 penduduk melibatkan 21 keluarga di Mukim Gurun, Kedah terjejas selepas kejadian mereka dilanda banjir kilat. Ia susulan hujan lebat menyebabkan air sungai naik dengan cepat dan memasuki kediaman penduduk. Bagaimanapun tiada PPS dibuka setakat ini. Antara kawasan terlibat adalah Kampung Sungai Kunyit, Kampung Sungai Badak, Kampung Jelatang dan Kampung Belakang Mahkamah Gurun. SPR menetapkan 2 Disember sebagai hari pengundian bagi PRK Parlimen Kemaman Terengganu. Pengurusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 dan 28 November. Urusan permohonan semua kategori undi pos dibuka bermula hari ini. 2,102 petugas akan dilantik mengendalikan proses pilihan raya dengan keseluruhan jumlah pusat mengundi sebanyak 53 buah dengan 248 tempat mengundi atau saluran. Calon gabungan Parti Sarawak yang bakal bertanding di PRK Jepak mestilah bersih dari sebarang rekod jenayah dan rasuah. Pengurusinya berkata individu berkenaan merupakan lelaki dan anak tempatan selain akan diumum sama ada esok atau Khamis ini. PRK Jepak akan berlangsung 4 November depan selepas penyandangnya Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia pada 15 September lepas. Program modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi hanya akan melibatkan semua murid Islam sahaja. Pelaksanaan aktiviti tersebut pula akan dilaksana di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. JAKIM akan memastikan syarah atau kupasan hadis dalam modul tersebut sesuai dengan tahap pemahaman murid dan konteks Malaysia. Pelbagai program dan inisiatif sedang dirancang untuk kanak-kanak yang mengalami gangguan disleksia, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar. Menurut Menteri KPWKM, antara yang dirancang, program kesedaran mengenai gangguan disleksia dan mengenal pasti simptom awal gangguan tersebut. Malah, kementeriannya akan menjalankan penyelidikan dengan universiti tempatan bagi menguruskan modul mengenai gangguan itu bagi memberi pemahaman jelas tentang disleksia di Malaysia.
Belanjawan 2024 merupakan kerangka menyeluruh bagi memberikan keselesaan semaksimum mungkin kepada rakyat. Perdana Menteri menegaskan belanjawan kali ini menumpukan aspek kebajikan rakyat, khususnya dari segi pendidikan, kesihatan dan mengurangkan hutang negara. Tambah beliau, masalah prasarana, kemudahan asas dan pendidikan juga diberi perhatian bagi manfaat pertumbuhan negara. Subsidi bersasar diumum kerajaan dalam belanjawan 2024 bukan untuk menekankan golongan kaya. Sebaliknya bagi membantu kebajikan golongan miskin dan sederhana. Perdana Menteri menjelaskan subsidi tersebut bagi mengurangkan beban rakyat dan harus diberikan kepada yang benar-benar layak. Kerajaan bagi jaminan langkah rasionalisasi subsidi dilakukan tanpa menjejaskan pertumbuhan perniagaan dalam pelaburan di negara ini. Jelas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Marikan, mekanisme subsidi bersasar juga perlu disesuaikan agar tidak memberi kejutan kepada isi rumah dan ekonomi. Cadangan peningkatan kadar cukai perkhidmatan SST dianggap menyumbang RM3 bilion kepada perolehan negara. Tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Demikian tegas Perdana Menteri yang turut mengarahkan universiti awam mendaftarkan nama pelajar terlebih dahulu dan membuat tindakan susulan selepas itu. Melalui belanjawan 2024 bermula Januari depan, yuran pendaftaran masuk ke universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1,500. Ia selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman atau WPP oleh PT-PTN berjumlah RM1,500. Nombor pengenalan cukai TIN dan e-invoice. Dua inisiatif diperkenal kerajaan bagi mengatasi ketirisan hasil dan mengurangkan kegiatan ekonomi bayangan. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, e-invoice akan diperkenal secara berperingkat mulai tahun hadapan berdasarkan nilai ambang jualan perniagaan. Mekanisme itu bertujuan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan mematuhi cukai negara. Resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mencadangkan Rusia menggesa gencatan senjata kemanusiaan di Semenanjung Gaza gagal diluluskan. Manakala undian ke atas kesaan Brazil ditangguhkan hari ini. Draft resolusi itu menerima 5 undi menyokong, 4 undi menentang dan 6 undi berkecuali. Resolusi memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh 5 anggota tetap untuk lulus. Sementara itu, PBB beri amaran pembukaan sempadan Semenanjung Gaza Mesir adalah sangat diperlukan. Jurucakapnya berkata, perbincangan pelbagai peringkat telah dilakukan, namun tiada keputusan bagi pembukaan penuh sempadan. Ia amat diperlukan dalam situasi ketika ini. Pelbagai agensi PBB membawa bekalan bantuan kemanusiaan untuk dihantar ke selatan Gaza. Trak-trak yang membawa bantuan untuk Semenanjung Gaza tiba di satu-satunya lintasan sempadan ke wilayah yang tidak dikawal oleh Israel. Menurut Mesir, lintasan Rafah yang merupakan laluan penting sebelum peperangan kini menjadi jalan utama untuk bekalan yang sangat diperlukan ke Palestin. Walaupun lintasan Rafah tidak ditutup, ia tidak boleh beroperasi kerana serangan udara Israel ke Gaza. Penghantaran bantuan kini masih terkandas menunggu laluan selamat dibuka. Kementerian Luar Colombia pada Isnin menuntut Duta Israel meminta maaf dan keluar selepas beliau mengkritik Presiden Gustavo Petro kerana kenyataannya mengenai konflik Israel-Palestin. Petro telah berkongsi beberapa hantaran mengkritik rejim Israel di media sosial sejak konflik bermula. Presiden Colombia itu dalam satu hantaran di X menuduh tindakan rejim Israel terhadap rakyat Gaza sama seperti perbuatan Nazi terhadap orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.